Michael dan Jeff sedang berehat di bawah. Boleh nampak dan boleh dengar video murid-murid? Boleh cikgu. Kita teruskan. Sebatang pokok. Udara di sini sungguh segar. Ia amat menenangkan, kata Michael. Ya, panas matahari juga tidak begitu kuat. Ini membuatkan saya mengantuk, Jeff menjawab. Jeff bertanya, sebut tentang udara, adakah udara jirim atau tidak? Okey, soalan yang pertama murid-murid. Udara tu jirim ataupun tidak? Jirim cikgu. Jirim. Genius. Kelas 1T dah belajar kan? Okey. Baik. Awak semua genius. Memang udara adalah jirim. Tapi tak nampak pun udara. Macam mana udara tu boleh dikatakan sebagai jirim? Cikgu, udara boleh memenuhi ruang. Dan Udara boleh timbang. Dan ada berat mempunyai jisim. Ya. Jadi untuk apa yang penting dalam bab ini, yang pertama ialah murid-murid kena tahu apa itu jirim. Definisi, makna ataupun maksud jirim. Jirim ialah apa sahaja yang ada di sekeliling kita, yang kita nampak ke tak nampak ke. Kadang-kadang tak nampak, udara tak nampak tapi dia jirim. Apa sahaja bahan, benda yang ada di sekeliling kita yang yang dia mempunyai jisim. Boleh ditimbang. Ketahuilah murid-murid, udara boleh ditimbang. Boleh. Kalau kita ambil belon, kita letak belon atas penimbang. Penimbang ni kita kena guna penimbang digital. Letak atas penimbang, lepas tu mula-mula letak belon kosong. Lepas tu adalah bacaan dia. Lepas tu kita tiup belon, tiup besar-besar, letak atas penimbang balik, akan ada perubahan. Akan ada naik sikit. Sebab memang udara mempunyai jisim. Yang pertama, udara mempunyai jisim. Yang kedua, tadi Darshana dah kata, cikgu dah tahu dah suara Darshana. Dia kata udara memenuhi ruang. Jika dua-dua syarat ni dimiliki oleh sesuatu objek, maka objek itu adalah jirim. Ya, baik. Jadi udara adalah jirim lah. Ni Michael rasa nama dia, ni Alex. Alex ni pandai. Michael ni banyak tanya. Dia pun terangkanlah kepada kawan dia. Jadi, okey, baik. Jeff, kita tahu jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim, apa sahaja benda kalau mempunyai jisim dan memenuhi ruang, dia adalah jirim. Jadi yang penting, yang pertama cikgu nak terangkan nanti, yang pertama mungkinlah ada murid yang keliru antara jisim dengan jirim. Dia dua perkara yang berbeza. Sesuatu benda, sesuatu objek itu adalah menjadi jirim jika dia mempunyai jisim. Dia ada jisim. Dan dia mesti memenuhi ruang. Baiklah. Adakah awak fikir udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang? Michael bertanya. Biar saya fikir. Jika saya mengepam udara ke dalam tayar basikal saya, tayar menjadi lebih keras dan juga... Okey. Murid-murid lelaki dan perempuan, mungkin awak ada basikal kan? Awak ada basikal. Dah lama tak keluar kan dari tu PKP. PKP tak boleh keluar. PKPB dah keluar jarang-jarang kan? Masa tu. Jadi anak cikgu pun basikal dia dah lama tak keluar, dah tak ada angin. Jadi dia nak keluar itu, dia kenalah pam basikal dia. Jadi pada awalnya basikal dia tak ada angin, tak ada udara lah. Bila kita pam basikal kita, maka udara penuhlah di dalam tayar tu kan, dalam tiup basikal, dalam tayar. Jadi itulah
satu bukti bahawasanya udara memenuhi ruang. Udara memenuhi ruang. Ke lebih berat? Jeff menjawab. Jadi, udara memenuhi ruang di dalam tayar dan ia juga mempunyai jisim. Oleh itu, udara Dan kalau contoh awak nak pergi kedai basikal, awak dah keluarkan tayar tu keluar sendiri kan. Boleh kalau yang pandai tu ada spana, ada boleh buka tu. Bawa tayar awak dah pancit tu, awak bawa pergi kedai tak ada angin, awak masa pergi tahu awak ada tayar awak dengan. Bila dia dah repair, dia dah masukkan angin, awak bawa balik, berat pula rasa. Mesti ada pengalaman macam tu kan murid-murid lelaki biasanya. Murid-murid perempuan ada jugalah tapi jarang lah yang repair sendiri ni. Betul tak? Murid-murid? Betul cikgu. Baiklah, sambung lagi ya. udara adalah jirim. Jeff menambah. Betul, udara adalah jirim. Itulah buktinya udara ni adalah jirim. Sebab memang udara memenuhi ruang kita nampak pada belon, pada tayar basikal. Dan jisim dia, tayar basikal jadi berat. Lepas tu kalau awak buat eksperimen, awak kat rumah kan ada payah. Eksperimen ni nak kena guna penimbang digital. Memang kena penimbang digital sebab jisim udara ni terlalu kecil. Kalau pakai penimbang biasa memang, kecuali rumah awak ada penimbang digital boleh awak letak belon yang belum ditiup, lepas tu awak tiup belon besar-besar, awak letak balik, memang ada naik sedikit bacaan jisim belon tersebut. Membuktikan bahawa udara mempunyai jisim. Michael menjawab. Apakah jirim? Jirim adalah apa-apa yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Apa sahaja. Apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Udara, kertas, bunga. Sekarang cikgu kat sekolah, cikgu nampak benda-benda tu lah. Dinding, apa-apa sajalah benda tu. Kalau boleh ditimbang, memenuhi ruang, maka dia adalah jirim. Jirim termasuk semua benda hidup dan bukan hidup dalam alam. Benda hidup. Kita sendiri, diri kita sendiri. Kejap. Okay. Baik. Diri kita sendiri ni jirim ke tidak? Ya. Kita pun jirim. Sebab kita boleh timbang berat dan kalau awak nak tahu isi padu awak kan, isi padu ni kalau boleh kira isi padu maksudnya boleh memenuhi ruang. Dia memenuhi ruang. Contoh, katalah di rumah awak ada, awak pergi hotel, lepas tu kat hotel ada bathtub kan, air dia penuh. Awak pun nak mandi kan, awak pun pijak kaki dalam air, sebelah kaki. Air pun keluar kan. Lepas tu pijak sebelah lagi. Keluar lagi air. Awak pun duduk. Keluar lagi air. Awak pun baring. Keluar lagi air. Kalau awak masukkan sampai kepala awak dalam air tu, awak menyelam dalam bathtub tu kan, air tu keluar, maksudnya air yang keluar tu, isi padu air yang keluar dengan badan kita sama. Maksudnya kalau awak boleh kumpul air tu, berapa isi padu dia awak kira, berapa liter, maka itulah isi padu kita. Maksudnya diri kita ini memenuhi ruang. Jisim dah ada, boleh timbang, memenuhi ruang. Maksudnya manusia juga adalah jirim. Kita ni jirim. Adik kita, baby tu jirim. Mak awak mengandung, dalam perut dia, dalam uterus dia ada janin kan, adik awak nanti. Sekarang ni PKP mula bulan 3, 18 bulan 3. Sekarang dah bulan 6. Mungkin dah ramai perempuan mengandung sekarang ni. Kan?
Kita itu kan kita belajar bab pembiakan kan. Jadi janin tu juga adalah jirim. Semua benda adalah jirim. Sama ada benda hidup ataupun benda bukan hidup. Kucing jirim. Apa lagi jirim? Bagi tahu cikgu. Apa lagi jirim yang awak nampak di luar sana? Di sebelah Tumbuhan. Tumbuhan, jirim. Itu jirim daripada benda hidup. Lagi? Batu. Batu adalah jirim yang merupakan bukan benda hidup. Ya. Ruang. Jirim termasuk semua benda hidup dan bukan hidup dalam alam semula jadi. Benda bukan hidup ni, kalau benda hidup, cikgu nak tanya murid-murid. Virus COVID-19, adakah ia jirim? Jirim. Jirim kita tak nampak. Dia ada. Tapi kalaulah boleh kumpul virus COVID-19, tak naklah cikgu. Bahaya kan? Katalah kita ada virus lain yang tak bahaya, kumpulkan virus tu, boleh timbang. Boleh ukur isi padu dia. Maksudnya mereka memenuhi jirim, memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Walaupun virus yang kita tak nampak. Jadi hati-hati murid-murid. Sekarang ni PKP pemulihan. Pemulihan kena pandai-pandai jaga diri sendiri. Keluar, kalau boleh pakailah mask. Bawa hand sanitizer. Cukuplah. Kalau nanti nak balik kampung, bawa telekung sendiri, bawa sejadah sendiri. Sebab kita tak digalakkan, tak dibenarkan berada dalam confined spaces. Jangan duduk tempat yang tertutup. Contoh surau, restoran berhawa dingin. Sebab kita takut, sebab virus tu kalau ada orang bersin, tak pakai pelitup muka, dia boleh 2 meter boleh pergi. Bersin seseorang itu boleh pergi 2 meter. Dia punya cecair dia tu. Sebab virus COVID-19 ada dalam cecair itu. Dia tak ada dalam udara sebab dia akan jatuh ke tanah je. Itu sebab kena rajin-rajin cuci tangan. Sebab kadang-kadang ada tempat benda-benda yang kita pegang kan. Contoh-contoh benda hidup termasuk manusia, tumbuhan, haiwan dan serangga. Semualah benda hidup. Walaupun bakteria, virus, protozoa, semua adalah benda jirim. Adalah jirim ya. Yang merupakan benda hidup. Contoh-contoh benda bukan hidup termasuk air, tanah, batu dan udara. Apa sajalah kayu. Cikgu nampak sekarang ada bumbung, kan, konkrit, pintu, kaca, semua adalah jirim. Tapi jirim yang bukan benda hidup. Cikgu, Ya, soalan? kenapa cikgu kat sekolah? Kenapa cikgu kat sekolah? Good question. Selalu kat rumah kan? Hari ni cikgu ada mesyuarat. Oh. Okay. Baiklah, kita sambung lagi. Bukan jirim adalah apa-apa yang tidak mempunyai jisim dan Kalau sesuatu benda tu, objek tu, dia tak mempunyai jisim, dia tidak mempunyai jisim atau tidak memenuhi ruang, tak cukup dua-dua syarat tu ataupun tak ada dua-dua. Jisim tak ada, ruang pun tak ada, maka dia bukan jirim. Tapi cikgu rasa macam tak ada je benda yang tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Sebab, sekarang cikgu nak murid-murid bagi contoh objek yang bukan jirim yang ada di sekeliling kita. Sekarang pagi, tak nampak lagi. Apa dia? Cahaya. 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 Memang tak nak. Cahaya kalau kita dia memenuhi ruang ke tidak? Tidak. Cahaya. Adakah cahaya memenuhi ruang? Cikgu sekarang dalam bilik dekat office ni, semua cerah. Cahaya boleh. Cahaya memenuhi ruang tapi
adakah dia mempunyai jisim? Tak ada. Kalau kita letak penimbang tak ada lah, buka lampu dia bergerak kan. Bergerak 2 gram hari ni cahaya. Silau je 2 gram kan. Tak ada. Pernah orang sebut macam tu kan. Sebab cahaya tidak mempunyai jisim. Macam mana pula dengan bunyi? Bunyi pun sama. Adakah bunyi memenuhi ruang? Ya. I think ya. Ya, bunyi memenuhi ruang. Tapi awak perasan tak ada orang dia boleh nyanyi soprano kan? Suara dia tinggi sampai pecah gelas kan? Kuat. Sebab penuh sangat. Itu lain, itu kes dia getaran. Bunyi ini terhasil daripada getaran. Dia boleh menyebabkan gelas yang nipis itu bergetar dan pecah. Tapi bunyi masih tetap memenuhi ruang. Tapi pernah tak awak pekik dekat penimbang ditunjuk bacaan ada? Oh, 10 kilo. Kau pekik apa kuat sangat 10 kilo kan? Mana ada, tak ada orang cakap macam tu. Tak pernah jadilah kan. Sebab adakah cahaya jirim? Tak ada. Bukan. Adakah bunyi jirim? Ada. Tak. Bukan. Cahaya bukan jirim, bunyi bukan jirim, warna bukan jirim, emosi bukan jirim, haba bukan jirim, arus elektrik pun bukan jirim. Boleh ukur berapa ampere kan? 0.1 ampere, 2 ampere. Tapi awak pernah boleh ke nak timbang arus elektrik? Kan? Macam ada orang nak masuk je. Aktif. Selamat datang Atif. Murid ada 11 orang. Bagus. Baiklah. Kita tengok lagi video ini. Murid yang baru masuk sila tulis nama dan tingkatan di bahagian chat ya untuk kehadiran. Tidak memenuhi ruang. Contoh-contoh bukan jirim termasuk haba, cahaya, bunyi dan arus elektrik. Itu 4 perkara yang merupakan bukan jirim. Cahaya, haba, bunyi, arus elektrik. Kalau dalam awak nanti tingkatan 2, lepas tu tingkatan 3, awak akan menghadapi PT3, soalan objektif. Mungkin dia bagi emosi ke, warna ke kan. Awak kena tahulah benda-benda tu apa sahaja yang tidak mempunyai jisim atau tidak memenuhi ruang. Macam arus elektrik. Arus elektrik ada tapi dia tidak memenuhi jisim. Tidak mempunyai jisim dan dia tidak memenuhi ruang, maka dia adalah bukan jirim. Kalau arus elektrik. Macam haba macam memenuhi ruang tapi dia tak ada jisim. Sama juga dengan cahaya dan juga bunyi. Arus elektrik adalah perkara, nak kata benda pun tak boleh juga. Nak kata objek pun tak boleh. Kalau objek dia jirim sebab kalau objek tu kita boleh pegang. Tapi objek, apa yang kita nampak kan? Biasanya objek ni apa yang kita nampak. Jadi arus elektrik kita tak nampak. Tiba-tiba je lampu menyala. Tiba-tiba je kipas berputar. Baiklah. Tentu. Habis. Okey. Cikgu nak terangkan mengenai apa lagi yang ada dalam buku teks. Kita tengok slide yang cikgu dah buat. Cikgu nak kena stop. Kena present entire screen pula. Okey. Sekarang cikgu nak buka. Dah daripada sekarang nampak slide tak? Nampak cikgu? Okay. Jadi ada soalan pada slide tu. Soalannya ialah apa itu jirim? Siapa nak jawab? Oh, ada 12 murid. Bagus.
Okey. Apa itu jirim? Cikgu. Sekarang ha. Jirim adalah benda yang mempunyai jisim dan boleh memenuhi ruang. Ya. Bagus. Cikgu nak tanya murid lagi sekali. Sekarang ni awak nampak cikgu ke nampak slide? Cikgu. Okey, nampak cikgu. Maksudnya memang dia tunjuk skrin cikgu lah. Okey, apa itu jirim? Sudah terjawab oleh Darshana tadi. Bagus. Awak semua genius. Baik. Nur Azminah daripada tingkatan 1S kan? Tulis 1S dekat chat tu untuk kehadiran. Baiklah. Someone was baiklah. Baik. Itu sudah jawab. Jirim ialah semua benda. Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Baiklah. Itulah perkara ayat lazim yang awak kena hafal mengenai jirim. Ya, jirim adalah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Cikgu rasa color dia ni macam tak best lah. Sekejap Kita buat warna hitam. Bagi kontras. Mesti mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda, semua. Tak ada terkecuali. Tapi kalau benda tu tak ada jisim atau tak ada ruang atau tak ada kedua-dua, jisim dan ruang, maka dia bukan jirim. Baik. Adakah semua benda jirim? Bukan. Bukan kan, ada benda yang bukan jirim. Contoh tadi cahaya, arus elektrik, bunyi dan haba. Tak semua benda adalah jirim. Baik. Okey. Ini senanglah. Ini ada dalam buku teks. Buku surat berapa tak? Cikgu tak bawa buku teks. Ada, buku teks cikgu ada ni. Kat mana? Oh, dekat Pak Mal. Tertinggal. Baiklah. Dalam raja yang ditunjukkan, gambar foto 5.1 tu, cuba sebut jirim-jirim yang ada dalam gambar tu. Cikgu, tomato, garlic. Lagi? Orang lain? Ada. Bawang. Lagi? Bawang, minyak. Lagi? Semua makanan je nampak lapar. Sabi, meja, kerusi. Meja, kerusi. Awak sebut je lah semua tu ada lagi. Air. Air. Lagi. Kapal. Sampai. Pepper. Udara. Semua itu udara. Genius. Tak nampak udara kan, tapi ada tu. Memang genius. Luqman Baiklah. Bagus. Adakah udara jirim? Sudah. Genius. Virus. Sudah. Adakah karbon dioksida jirim? Dia jirim, cikgu. Karbon dioksida juga adalah jirim. Cikgu pernah tunjuk. Cikgu nak cari balik, cikgu tak ingat dah. Cikgu takut ambil masa. Ada eksperimen tu. Oh, tak apalah. Cikgu. Lain kali cikgu tunjuk. Lain kali tak tahu bila dah, nanti kita belajar bab lain pula. Nantilah next time. Lain kali. Bilakah lain kali itu? Adakah karbon dioksida jirim? Karbon dioksida sebab eksperimen dengan karbon dioksida ni menarik tau murid-murid.
Cikgu cari sekejap ya. Cari lagi. Carbon dioxide experiment. To prove that carbon dioxide is matter. And water. Kadang-kadang kita tak jumpa eksperimen yang kita nak. Respiration. Experiment. Have mass. Have mass. Mana yang sesuai? Carbon dioxide production. Tak apa, cikgu tak nak. Nanti Kang, baiklah. Buang masa kita mencari-cari video tersebut. Tengok slide balik. Okey. Semua benda hidup, manusia, haiwan, tumbuhan adalah jirim. Selesai. Benda hidup dan benda bukan hidup adalah jirim. Ada 13. Oh, hari ni ramai. Alhamdulillah, baguslah murid-murid bersemangat. Ada 13 orang murid. Baik. I heard something. Yes. Okay. Jadi ingatlah bahawasanya semua benda hidup dan benda bukan hidup adalah jirim. Dan yang bukan jirim, contoh-contohnya tadi ialah cahaya, haba, arus elektrik dan apa tadi itu? Apa lagi satu ah? Dan suhu. Bunyi. Suhu pun boleh. Ya, yeah, awak boleh jawab suhu. Genius. Siapa boleh jawab benda yang tak ada dalam slide ni, dalam buku teks, memang genius. Anda seorang genius. Ha ni. Tadi cikgu rasa mungkin ada murid yang keliru. Betul ke tak betul? Antara jisim dengan jirim. Siapa keliru? Jisim dengan jirim. Ada ke? Ke awak semua faham? Awak memang genius. Versus jirim. Ha. Ada sesiapa keliru tak? Apa itu jisim, apa itu jirim? Saya tak keliru. Awak dah belajar kan, Darsyana? Tak ada. Oh, semua faham Faham. Satu S semua faham? Bahawa jisim tak sama dengan jirim. Baik. Okey. Yang tadi jirim dah tahu. Cikgu nak murid 1S jawab. Apa maksud jirim? Ha. Sesiapa murid 1S? Sila jawab. Alah, please. Atif. Atif silakan. Siapa yang cakap tadi? Cikgu siap, biasanya orang yang cakap tu juga suruh dia. Atif baru masuk. Sini. Oh. Jawablah. Siapa tu? Bisik-bisik lah pula. Ros Aryani. Ros Aryani dah tahu kot. Okey, cikgu nak sebut nama Murid 1A Syarifki. Sila unmute awak punya handphone. Ataupun tablet ataupun Syarifki. Ada ke tu? Ke dia pergi sarapan tu? Ke tertidur? Sama je.
Ada ke tak ada Rizky ni? Putri Adriana. Oh, Putri Adriana. Oh, Putri. Putri. Mana? Ya, cikgu. Bagus. Ada. Cikgu risau sebab anak cikgu pun kalau tuition kan dengan cikgu dia. Nah, dia pergi ambil makanan, pergi dapur. Memang kena marah. Okey. Okey, Putri. Bagi tahu kita semua. Jirim tu apa jirim? Apa maksud jirim? Jirim tu apa? Jirim mempunyai jisim. Sahaja. Memenuhi ruang Ha. benda. Ya, semua benda, ya. Bagus. Pandai. Bagus. Betul. Okey. Jirim ialah apa sahaja yang memenuhi jisim, mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Baik. Itu jirim. Jisim pula cikgu nak tanya budak murid kelas 1T. Apa itu jisim? Berat. Ketahuilah murid-murid bahawasanya berat tidak sama dengan jisim. Jadi, apakah jisim? Google, cepat Google. Okey, cikgu beritahulah cepat sikit. Jisim. Jisim maksudnya kandungan jirim. Kuantiti jirim yang ada di dalam sesuatu objek. Di dalam sesuatu benda. Ni ada dalam slide ni. Jisim ialah kuantiti jirim. Ini ialah jisim. Ini ialah jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang ada dalam sesuatu objek. Banyak mana? Tepung ni 250 gram. Butter ni pun 250 gram. Dumbbell ni 15 kilogram. Dumbbell yang tu pula 25 biasa dumbbell dia 15 kilo yang besar tu 10 kilogram, 5 kilogram, 2 kilogram. Perempuan dia guna dumbbell yang 2.5 kilogram kecil untuk dia buat dancing tu kan. Itulah jisim. Kilogram tu adalah kuantiti jirim yang ada dalam objek itu. Kilogram ke gram ke miligram ke mikrogram ke. Kalau cikgu makan ubat darah tinggi bernama amlodipin berjisim 5 miligram. Dalam tu ada 5 miligram amlodipin. Ada jisim dia. Itu jisim. Beza dengan jirim. Jirim ni semua benda yang ada di alam semesta ni yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Tetapi jisim ialah kuantiti jirim yang ada dalam objek tersebut. Baik. Baiklah. Luqman, boleh je nak buka lagu tapi jangan kuat sangat. Cikgu pun hari tu dengar anak cikgu dia tuition dengan cikgu dia pasang muzik. Bagus juga. Tak boring kan? Tak sunyi. Baiklah. Dia menyiapkan diri sendiri. Okey. Nampak slide kan? Baiklah. Apa tadi? Jirim dan jisim. Jadi, kena tahu beza.
Jangan tertukar. Ya. Jisim ialah sebenarnya satu kuantiti fizik yang awak dah belajar dalam bab 1. Dalam bab 1. Dah ada 15 orang murid dah. 14. Selamat datang kepada siapa tadi? Tak tahulah. Baiklah. Okey. Jadi, jirim adalah semua benda yang ada di alam semesta yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, manakala jisim ialah kuantiti fizik. Yang dia merupakan kuantiti jirim di dalam sesuatu bahan. Paling senang untuk murid tingkatan 1, awak ingat jisim ialah kuantiti fizik. Kuantiti fizik. Unit dia kuantiti fizik bagi jisim. Bagi kuantiti fizik. Baik. Okey. Kalau objek mempunyai jisim boleh diukur. Ini cikgu dah bagi tahu tadi kandungan jirim. Okey, memenuhi ruang. Okey. Mempunyai jisim boleh diukur timbangannya. Memenuhi ruang mempunyai isi padu. Mempunyai isi padu. Merah nanti tak nampak sangat. Maksudnya semua jirim boleh ditimbang. Tak kira lah kita nampak ke tak nampak ke. Kalau udara tu memang boleh timbang. Virus boleh timbang. Bakteria boleh timbang walaupun tak nampak. Karbon dioksida boleh timbang. Sebab kalau awak tengok dalam buku teks awak, rasanya macam ada kot. Cikgu tak nak balik kepada buku teks. Sebab kalau dululah memang ada belajar. Murid-murid belajar dulu, zaman-zaman dulu, semua gas ni dia ada ketumpatannya sendiri. Jika gas ada ketumpatan, maksudnya gas itu ada jisim dan ada isi padu. Ketumpatan. Sebab formula ketumpatan kan jisim bahagi isi padu. Okey. Cikgu buka canvas. Okey. Nampak pula. Alright, get started. Sekarang nampak canvas kan? Cikgu nak buat new image, new form. New drawing. Okey. Ketumpatan. Okey. Ketumpatan. Siapa ingat lagi formula ketumpatan? Sila berikan. Awak semua genius. Apa formula ketumpatan? Murid-murid nampak canvas tak? Nampak. Ketumpatan. Apa formula ketumpatan? Tinggi, darab panjang, darab lebar. Tak ingat. Anda memang genius. Oh no. Cikgu tak nak murid-murid cikgu dalam PKP, PKPB, PKPP. Jadilah orang yang genius. Cikgu. Dan Cikgu. jawapan yang diberikan oleh murid tadi itu adalah formula bagi isi padu. Okey, nak jawab silakan. Apakah formula bagi ketumpatan? Jisim bahagi isi padu. Yes. Jisim bahagi isi padu. Inilah. Maksudnya murid-murid, kalaulah oksigen ada cikgu, memang ada. Oksigen ada ketumpatan dia, karbon dioksida ada ketumpatan dia, nitrogen ada ketumpatannya. Maksudnya memang terbukti gas itu adalah, gas dan udara adalah jisim sebab dia ada ketumpatan. Kalau ada ketumpatan, automatically benda itu adalah jirim. Sebab dia mempunyai jisim, tukar colour sikit. Colour merah.
Sebab dia mempunyai jisim dan dia mempunyai isi padu. Kalau awak nampak contoh air kan, awak belajar air. Kalau batu lempar ke dalam air, dia tenggelam ke terapung. Batu. Tenggelam. Tenggelam kan? Maksudnya ketumpatan batu adalah lebih tumpat ke kurang tumpat daripada air? Kalau dia tenggelam. Lebih tumpat. Lebih tumpat lah, dia tenggelam. Maksudnya dia ada ketumpatan. Air ada ketumpatan, batu pun ada ketumpatan. Jadi mereka itu jirim ke bukan jirim? Air dan batu, adakah mereka jirim? Jirim. Lah, janganlah keliru pula. Ya. Anda semua genius. Baiklah. Tulis sikit. Genius pen merah tu. Okey. Baiklah. Terus. Mana tadi ya? Kita pergi ke slide balik. Okey. Ini adalah eksperimen ya. Buku teks muka surat 139. Buku teks muka surat 139. 149. Ini barulah cikgu silap update Microsoft Edge ni, dia jadi lain. Nampak buku teks ya murid-murid? Hello. Pak. Right. Baiklah, tak apalah dia sengit pun sengit dah. Cikgu tak boleh nak belajar dengan anak cikgu ni. Okay, aktiviti 5.1. Ada dalam buku teks muka surat 139. Eksperimen ini awak boleh jalankan di rumah. Sama dengan eksperimen biji benih kacang hijau. Please. 149. Ni. Tujuan eksperimen ini awak boleh buat di rumah ya, untuk membuktikan benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Bila dia mempunyai jisim, kita nak draw sikit. Mempunyai jisim. Merah. Draw warna mana? Ni. Merah. Dan memenuhi ruang. Untuk nak membuktikan benda hidup, ini dikata benda hidup. Benda hidup. Ini kita nak buktikan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Benda hidup. Benda hidup dan benda bukan hidup. Baca kena biar betul-betul. Benda bukan hidup. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Baik. Jadi, mempunyai jisim, caranya macam mana? Macam mana kita nak buktikan benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim? Apa caranya? Timbang. Jenis. Timbang. Ini timbang. Dan memenuhi ruang? Macam mana? Nak membuktikan objek tu, benda tu memenuhi ruang. Buat macam mana? Ayo. Isi Macam betul je apa dia tadi? isi dalam bekas tu. Isi dalam bekas. Okey. Tak tahu. Okey, bagus. Bagus sangat sebut tak tahu. Anda memang bagus. Cikgu suka murid sebut tak tahu. Cikgu risau kalau murid-murid diam. Lepas tu tak faham kan? Bagus, sangat bagus. Happy sangat rasanya.
Ada murid kata tak tahu tau. Okay. Isi padu. Isi padu. Untuk membuktikan bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang, kita kena ukur isi padu dia. Ukur isi padu. Cari isi padu dia. Tak kiralah dia apa. Oh maaf. Isi padu dia Antu mana antu? Antu tak ada. Antu erase lah. Erase. Isi padu. Oh. Okay. Ingat murid-murid, kita belajar ni gunakanlah bahasa yang betul. Isi padu jarak. Murid-murid, kalau awak nak improve bahasa Melayu kan, awak follow Twitter ataupun Instagram, FB ada juga kot. Dewan Bahasa DBP Malaysia. Awak follow DBP Malaysia. Memang insya-Allah awak akan improve bahasa Melayu. Kita tak panggil mas ya. Kita panggil pelitup muka. Baiklah. Alright. Jadi untuk buat eksperimen ni awak kena ada apa je, penimbang dekat rumah ada. Awak boleh buat ni. Kita perlu ada neraca. Tak perlulah tak pakai neraca tuas pun tak apa. Kat rumah awak mungkin awak ada neraca mampatan tu kan, untuk yang timbang tepung kan, timbang gula tu. Boleh guna yang tu. Bika ni awak boleh guna gelas je. Gelas boleh. Tanah ada depan rumah, air ada dekat rumah. Tanah ni kalau duduk apartmen ke, boleh turun lah pergi ke mana-mana cari ambil tanah sikit. Tauge ni kacang hijau je. Ambil kacang hijau. Kan dah buat tauge hari tu. Awak dah mula buat kan? Projek percambahan tu. Dah. Bagus. Dah bercambah Belum. bila mula semalam? Hmm. Dia kalau awak buat hari semalam, hari ni esok dia akan bercambah. Nanti dah dapat tauge tu awak boleh buat. Yang bercambah tu tauge lah tu. Boleh guna untuk eksperimen ni pula. Kan tak membazir tu. Baik. Okay. Semua ada di rumah. Jadi yang mula-mula awak timbang bikar kosong dengan menggunakan neraca tuas. Okey. Bila awak dah buat eksperimen ni, awak akan buat pengiraan tau. Bikar kosong. Ini cikgu kecilkan. Kecilkan. Dia pergi situ. Bikar kosong. Ni tak nak. Nak yang ini. Okey. Tak nak erase. New drawing lagi. Okey. Bila awak dah buat eksperimen di rumah, awak catatlah. Awak catat. Bika. Bukan bika, kita tak guna bika. Awak di rumah kita tak guna bika. Guna gelas. Kat rumah guna gelas. Okay. Color biru. Purple, yes. I like purple. Okay. Bikar. Bika lagi. What is your problem? Gelas.
Katalah gelas kosong awak jisim dia 100 gram. Kan? Awak dekat rumah awak ada penimbang, ambil gelas, letak atas penimbang. Letak atas penimbang dia menunjukkan bacaan 100 gram. Okey, itu satu. Kemudian dia kata masukkan tanah ke dalam gelas tersebut. Awak tukarlah ni bikar kosong jadi gelas sehingga separuh penuh. Adakah tanah memenuhi ruang di dalam bikar? Okey. Lepas tu awak pun gelas tambah tanah. Katalah dapat 200 gram. Maka jisim tanah berapa? Cepat. Berapa gram? Jisim tanah berapa gram? Alah senang je ni. 100 gram. 100 gram. Macam mana dia dapat 100 gram? Ialah 200 gram. Ini gelas dan tanah dan bikar. Dan gelas. Gelas dan tanah lah, betul lah ni. Apa cikgu? Padam. Sama dengan 200. Okey. Gelas jisim ialah 200 tolak 100 gram. Ini 100 sama dengan 100 gram. Okey. Bila kita isi gelas. Bukan bikar. Itu adalah gelas. Okey. Saiz kecil. Okey. Ni gelas. Besar juga. Paling kecil. Iris lagi. Okey. Jadi gelas. Awak dah isi tanah separuh. Dalam ni ada tanah. Ada tanah separuh. Yang pertama. Awak nampak ada tanah dalam gelas kan? Ini tanah. Daripada apa eksperimen yang awak dah buat, letakkan tanah dalam gelas. Adakah tanah ini memenuhi ruang? Ya. Tanah ini memenuhi ruang. Satu dah syarat untuk menjadi jirim. Syarat yang kedua, adakah tanah mempunyai jisim? Ya. Dua. Maksudnya, adakah tanah jirim? Ya. Tanah adalah jirim. Baik, tadi tanah, contoh tanah. Kita tengok yang lain. Apa benda lagi? Dia suruh buat tanah. Adakah tanah memenuhi ruang? Ya ataupun tidak? Ya. Ya. Jawapannya ialah ya. Timbang bikar tersebut bersama-sama tanah dengan menggunakan neraca tuas seperti dalam rajah ini. Adakah tanah mempunyai jisim? Ya. Okey, bagus. Genius. Okey. Itu tanah sahaja. Dia kata ulang langkah itu menggunakan air dan tauge. Baik, mari kita jawab sama-sama. Air dan tauge. Tanah. Tanah ni benda hidup ke benda bukan hidup? Benda hidup. Tanah ni benda hidup ke benda bukan hidup? Benda hidup. Pernah nampak tanah membiak? Tak ada. Bukan hidup.
Kan kalau benda hidup, dia mesti bernafas, berespirasi, makan, berkumur, membiak, apa lagi? Bergerak kan? Jadi tanah ni benda hidup ke benda bukan hidup? Bukan. Benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Air. Air hidup. Air hidup. Air membiak ke? Tak ada. Tak. Bagus, bagus. Cikgu suka murid-murid. Bagus macam tu. Benda bukan hidup. Tauge? Hidup. Benda hidup. 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 Okay. Okay. Tanah ada jisim tak? Ada. Tanah ada jisim. Ada cikgu. Air ada jisim tak? Ada. Tauge ada jisim tak? Ada. Adakah tanah memenuhi ruang? Ya. Adakah air memenuhi ruang? Ya. Kan? Kita letak air dalam gelas, hausnya. Ambil air dalam gelas. Air memenuhi ruang di dalam gelas. Kalau cikgu selalu minum air separuh gelas. Kalau letak penuh mak tu tak habis. Yang cikgu nak minum memenuhi separuh gelas. Air memang memenuhi ruang. Memenuhi ruang maksud dia adalah dia ada jisim. Kita boleh timbang air ke? Boleh kan? Boleh. Boleh timbang tauge. Boleh. Dan adakah tauge memenuhi ruang? Boleh. Contohnya, tapi tak logik lah kan. Contohnya Tak. awak ada satu macam aquarium. Aquarium tu adalah awak punya kura-kura kan dalam tu. Adik awak tabur biji kacang hijau dalam tu. Lepas tu dah tumbuh. Penuh dalam tu kan. Banyak adik awak letak biji kacang hijau. Kesian kura-kura awak. Tapi dia dapat makanan. Biji benih kacang hijau tu dah tauge tu dah memenuhi ruang di dalam akuarium kecil tu kan. Jadi tauge adakah memenuhi ruang? Ya. Jadi semua maksudnya kita daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawasanya semua benda hidup dan semua benda bukan hidup adalah apa? Mereka adalah Jirim. Boleh dibuktikan daripada eksperimen 5 aktiviti 5.1. Awak boleh buat di rumah. Baiklah. Soalan. Janganlah gerak. Kelaskan bahan-bahan dalam aktiviti ini kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Okey. Cikgu rasa kita buat macam ni. Kita pergi ke canvas balik. New. Okey. Benda hidup. Maaf. Salah lagi. Okey. Jirim. Jadi, jirim ni boleh dibahagikan kepada berapa bahagian? Kita boleh kategorikan jirim 3. Yang pertama? Kejap. Nak buat berapa garis ni? 1 garis. Tapi kat bawah ni boleh buat banyak garis. 2 ke 3 ke 4 ke? 2. 2 jenis. Pandai. Sama dengan kepala otak cikgu. Okey. Jirim boleh dibagi kepada jirim apa? Tadi dalam video ada. Sifat-sifat jirim. Lain daripada tu? Daripada hasil eksperimen tadi. Jirim dengan bukan jirim.
Ah, kalau dah jirim mana boleh ada bukan jirim kat bawah ni. Jirim je ni lah. Dalam eksperimen tadi. Dalam eksperimen ni apa kategori dia? Sifat kimia jirim. Sifat kimia itu belum sampai lagi, advance gitu. Dalam eksperimen ni kita nak buktikan apa ni? Jawapan ada di dekat buku teks ni. Jirim hidup dengan jirim kehidupan. Yang dalam video tadi ada jenis. Siapakah itu dengan suara saja. Lokman. Anda memang jenis. Ya. Allah cikgu. Padam dulu. Masuk padam je kerjanya. Okey. Ya bagus. Jirim. Jirim yang benda hidup. Benda hidup. Dan bukan benda hidup. Itulah yang kita boleh kategorikan, kita boleh simpulkan daripada eksperimen tadi. Ni. Soalan nombor 1 ni. Soalan ni. Kelaskan bahan-bahan dalam aktiviti ini kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Inilah dia. Jirim terdiri ada yang benda hidup dan ada yang benda bukan hidup. Disebut apa tadi? Benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Istilah tapi tak apalah, sikit-sikit dia biasa dalam exam. Yang penting pemeriksa tu faham apa yang awak nak bagi tahu. Baiklah. Soalan pertama sudah terjawab. 2. Adakah tanah, air dan tauge jirim? Ya. Ya. Betul. Anda genius. Jelaskan jawapan anda. Kenapa? Jawapan nombor 2. Kerana boleh memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Kerana mereka mempunyai jisim mana-mana dulu pun tak apa dan memenuhi ruang. Yang ketiga. Lima contoh bahan lain yang merupakan jirim. Bagi tahu je lah 5 apa dia. Cepat tulis. Awak sebut je ke tulis. 5 benda lain. Air. Apa? Air dah ada ni kat sini air. Benda lain. Selain daripada tanah, air dan tauge. Cahaya. Cahaya jirim ke bukan jirim? Cepat. Cahaya jirim ke bukan jirim? Adakah cahaya mempunyai jisim? Tak ada. Pernahkah awak menimbang cahaya? Tak pernah. Pernah kan? Jadi murid-murid tolong jangan jawab cahaya. Soalan ni nak jirim. Jawab cahaya minta maaf ya. Tak diterima. Okey, ada jawab benda lain lagi. Alah, benda ada kat sekeliling lah. Depan mata awak ada. Pensel, pemadam. Buku. Lagi? Komputer. Lagi? Pensel, pemadam. Siapa ni? Cukuplah dia nak 5 bagi 5. Pensel, pemadam. Lagi satu, apa dia? Pembaris. Habis. Tak boleh menulis dekat sini. Pembaris. Buka lah besar-besar ni. Pembaris.
Sini boleh, tak boleh tulis sini. Oh, boleh gerak. Okey. Alamak. Tak apalah, dah dia tak boleh undo lah. Juga hairan lah. Control Z boleh. Tak apalah. Okey, dah siap. Okay. Ini pula eksperimen untuk membuktikan bahawa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Masa kita ada 20 minit lagi. Eksperimen ini awak boleh buat di rumah juga. Awak ada belon, pergilah beli belon. Kalau di rumah dah ada, alhamdulillah boleh buat terus. Jarum peniti, tali boleh, benang boleh. Cellophane tape, pita cellophane dan rod kayu. Rod kayu ni kalau di rumah awak, murid tingkatan 1 kan, anak cikgu tingkatan 2. Rumah cikgu ada rotan. Boleh guna rotan. Boleh guna rotan. Kita gunakan apa yang ada di rumah. Awak boleh buat eksperimen ni. Boleh buat di rumah. Baiklah. Arahan. Tiup 2 biji belon mempunyai saiz yang hampir sama. Itu buat eksperimen ni kan? Dua saiz sama. 2 belon tiup. Cumanya ada setengah belon tu kan dia sangat mudah untuk pecah. Awak tiup je, pam, pecah. Ada juga belon, awak tiup sebesar-besarnya dia tak pecah. Pandai-pandailah beli belon ya. Kalau yang tebal sikit tu dia lambat pecah. Kalau yang mudah pecah tu, awak tak bolehlah tiup besar-besar. Awak tiup kecil-kecil dah untuk buat eksperimen ni cukup boleh. Tak payah pakai yang besar-besar sangat. Sebab lambat nanti eksperimen awak. Baik. Okey. Tiup. Lepas tu, tampal sekeping cellophane tape pada, ini penting. Ini penting sebab ada sebab. Bila dia, ini adalah satu perkara yang wajib dibuat. Kalau tak buat ni eksperimen awak gagal. Ya? Tampal sekeping cellophane tape pada salah satu belon. Belon yang nak dicucuk. Sebab awak akan cucuk belon itu. Kalaulah contoh awak ada 2 belon, awak selalu kan masa birthday kawan-kawan, ada belon, awak masuk pertandingan memecahkan belon, awak guna jarum kan, mesti pecah punya lah. Tapi eksperimen ni, kalau belon awak pecah, eksperimen awak gagal. Eksperimen gagal kalau belon pecah. Jadi, jangan bagi pecah. Cara tak nak bagi pecah, tampal pada belon tu bahagian yang kita nak cucuk tu dengan jarum. Jarum peniti. Dia tak akan pecah. Dan bila kita dah cucuk dengan jarum tu, udara akan keluar perlahan-lahan. Tapi sebelum kita nak cucuk, awak kena letak belon kiri kanan ni, kena pastikan dia seimbang tau. Dia mesti sama tinggi. Kalau dia sengit, awak tak boleh mula cucuk lagi. Bila dia dah seimbang, baru awak boleh cucuk belon tersebut dan awak tunggu sampai, inilah cikgu nak tanya murid-murid. Bila dah cucuk, okey, ada 2 belon. Katalah ini belon P dan ini belon Q. Antara belon P dan belon Q, awak rasa apa akan jadi kepada
Yang berlaku ialah perubahan yang boleh nampak ialah pada rod kayu. Apa akan terjadi kepada rod kayu itu, murid-murid? Belon Q lebih berat. Tengkok. Yang mana yang lebih berat? Balon Q. P ke balon Q? Belon Q. Balon Q. Memang genius. Balon Q akan jadi lebih berat. Jisim dia lebih tinggi kerana apa yang berlaku kepada balon P ni? Kerana balon P tak ada udara. Balon P kurang udara sebab udara dah keluar daripada balon. Jadi apa yang kita nampak untuk membuat pemerhatian, untuk catatan pemerhatian, kita kena beritahu apa yang kita nampak sahaja. Yang kita nampak ialah apabila itu berlaku. Cikgu lukis ya. Okey. Apa yang berlaku? Tali lain pula. Macam. Ini tali. Awak gantunglah di mana-mana dekat rumah awak. Dekat pintu ke. Tapi pintu payah tau. Pintu kalau pintu bilik boleh. Sebab jangan ada angin. Buat eksperimen ni jangan ada angin. Sebab angin akan menyebabkan batang rod kayu tu. Ini rod kayu. Okey. Dan kita sambungkan kalau lain. Okey, ini benang. Ini benang. Ini pun benang juga ni. Okey. Ini balon. Balon. Ini balon P. Buruk balon. P. Dan balon Q warna lain. Ambil warna. Purple. Lagi. Hari tu kan, cikgu keluarlah dengan suami pergi beli headset. Cikgu lupa nak beli warna pink. Sebab anak cikgu kan semua lelaki. Dah warna orange. Warna orange lupa nak beli. Lah dia pakai lah. Kalau warna pink dia tak sentuh pun. Lupa lah. Alamak, balon tak sama besar lah. Apalah, anggaplah sama besar. PQ. Okay. Yang P ni kita dah tampal seletik. Dah ada tape dan dicucuk dengan jarum. Okay, di situ dicucuk dengan jarum. Kat sini, kat situ. Mana-manalah, biasa kat tengah-tengah. Kiri sikit. Habis padam. Pemadam dia besar. Okay, kat tengah-tengah ni kita pun cikgu rasa kita belajar sains ni kan kena logik. Science is logic, not magic. Okay, dia tak, kalau rajah pun kena logik. Mesti sama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia sama besar. Bolehlah. Saya ingatlah pula. Bolehlah. Tak apalah. Sama besar. Okey. Jadi, apa yang berlaku apabila dah dicucuk jarum tu, udara keluar tapi kita tak nampak. Kalau kita nak buat pemerhatian, kita tak boleh cakap pasal udara tau. Sebab udara memang tak nampak. Kita cakap pasal apa yang nampak sahaja. Yang kita nampak ialah rod kayu menjadi sengit. Jadi sengit, ni balon ni besar ni. Balon Q masih besar. Balon P dah jadi kecil. Dah tak ada daya. Dah tak ada udara. Kecil dia. Balon P dan balon Q. Ini dah jadi krepot dah seletik tu. Okey. Bila ini berlaku, pemerhatiannya ialah
Awak kena tulis balon Q turun ke bawah. Turun ke bawah. Ke bawah. Dia ke bawah mesti jauh. Turun ke bawah. Ini awak, kalau soalan tanya pemerhatian, inilah jawapannya. Balon Q. Balon Q turun ke bawah dan balon P naik ke atas. Itu kalau nak buat pemerhatian. Tolong kalau soalan tanya pemerhatian, kita bagi tahu apa yang nampak sahaja. Jangan sebut pasal udara keluar memang benda tu tak nampak. Kalau kita cakap macam tu orang tak percaya, betul tak? Tak ada udara pun saya tak nampak pun, kan? Macam awak nampak hantu. Orang tak percaya pun. Cikgu tak percaya. Jadi kena diam-diam je. Nampak diam je. Baik. Okey, dah. Pemerhatian dah bagi tahu. Okey, tengok apa lagi soalan. Gantungkan kedua-dua balon pada rod kaca, imbangkan. Mesti imbangkan. Kalau tak imbangkan, eksperimen awak tidak boleh dipercayai. Mesti imbangkan. Ya? Pada awalnya dia mesti seimbang. Kalau dah cucuk, selepas cucuk dia tak seimbang, itu normal. Itu awak dah berjaya buat eksperimen. Cucuk balon yang ditampal dengan pita selofan. Awak kena cucuk bukan pada balon tau, pada pita selofan tu. Pada pita selofan. Cucuk balon pecah. Tak jadi. Dan kalau awak cucuk dekat sini pun kalau dia pecah, eksperimen awak gagal. Kena buat lagi sekali. Kena tiup lagi balon. Dengan menggunakan jarum peniti. Perhatikan situasi. Perhatikan situasi inilah yang kita nampak bahawasanya balon Q akan turun ke bawah dan balon P akan naik ke atas. Dan memang rod kayu akan menjadi sengit. Dia akan jadi sengit. Baik. Apakah kesimpulan daripada eksperimen aktiviti ini? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan? Udara adalah jirimnya dan boleh memenuhi ruang macam tu. Tak cukup maklumat. Dia ada tiga markah. Oh my god. One more. Udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ada satu lagi. Awak kena bagi tahu bahawasanya udara ialah jirim. Awak kena kata udara adalah jirim. Satu. Ini satu markah. Udara adalah jirim. Tadi Darshana kan dapat 2 markah saja. Satu, udara adalah jirim. Yang kedua, udara boleh memenuhi ruang. Kerana ia memenuhi ruang. Dan yang ketiga, dia mempunyai jisim. Dapat 3 markah. Tapi selalunya untuk kesimpulan biasanya 1 markah je. Yang penting biasanya udara adalah jirim. Itu saja cukup. Tapi kalau dia bagi 1 markah, kalau dia bagi 3 markah, inilah jawapan dia. Udara adalah jirim kerana ia memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Masih ada 6 minit lagi. Okay. Alright. Soalan. Apabila ditiup, balon tersebut mengembang. Mengapa? Soalan nombor 1.
Udara memenuhi ruang. Genius. Anda genius. Udara memenuhi ruang. Bagus, bagus, bagus. Okey, cikgu buat dekat canvas lah sebab dah tak muat dah ni. Soalan nombor 1 kan? Soalan nombor 1. Bahagian canvas. New pula. Ni asyik new je. Okey. Jawapan dia nombor 1. Udara memenuhi ruang. Apakah yang terjadi pada rod kayu apabila salah satu belon tersebut dicucuk dengan jarum peniti? Apa jadi? Apa jadi kepada kayu? Apa jadi kepada kayu? Rod kayu. Ni. Apa jadi kepada rod kayu ini? Dia tanya rod kayu tau, dia tak tanya belon. Apa jadi kepada rod kayu? Ni. Ada sesiapa nak cuba jawab? Awak boleh kata condong. Rod kayu menjadi condong. Ataupun rod kayu menjadi sengit. Biasanya perkataan yang lebih sesuai condong lah. Sengit ni kurang sesuai lah. Okey. Rod kayu menjadi condong. Rod kayu menjadi condong. Merah pun merah lah. Cikgu tertekan button dia. Ya Allah. Nanti dulu. What happened? Dah lain pula dah kena. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekejap. Kenapa ini? Habis. Dah padam. Cik Bar kalau dah nak habis, 3 minit je lagi. Dia suruh Cikgu main berhenti. tadi conteng ke? Itulah jadi dribbles. Okay. Kita jawab terus yang lain. Tak payah pakai itulah. Dan akhir sekali. Nombor 3. Mengapakah belon yang hendak dicucuk dengan jarum peniti ditampal dengan pita salofan? Untuk apa? Supaya? Tak meletup. Ya, supaya belon tidak meletup. Kalau belon meletup, eksperimen gagal. Dan silalah cuba buat di rumah. Seronok buat eksperimen ni. Kalau buat dekat makmal, makan masa sikit. Sebab dia kadang-kadang belon pecah lah. Nak seimbangkan tu lama. Nak ikat lagi. Awak boleh buat di rumah. Seronok. Tak ada, kalau tak ada roll tan, ambil pembaris panjang 30 cm tu. Ikat je dekat pembaris panjang. Boleh buat di rumah. Tak ada masalah. Sangat senang. Boleh buat di rumah. Okey, ada apa-apa soalan murid-murid? Ada. Ya, apa soalannya? Ada ke tak ada? Ada. Apa soalannya? Tanyalah. Soalan tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ya, okey, sorry. Sound trouble lah cikgu. Ui, 14 orang. Okey. Baiklah. Maka dah tinggal 10 minit lagi. Cikgu tamatkan kelas kita. Terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu. Bismillah. Kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, cikgu nak murid lelaki
tolong hafal tasbih kifarah tadi. Kalau tak tahu mana nak cari, awak cari dekat rumah awak mesti ada al-maksurat kan? Cari di maksurat. Yasin, dalam Yasin dia tak ada. Dia ada dalam al-maksurat, awak hafal. Tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, selamat. Terima kasih. Bye-bye. Bye cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu.